Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua penonton-penonton yang cikgu kasihi sekalian. Okay, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini cikgu nak sesi pengajaran ataupun perkongsian membagi subjek bahasa Melayu khusus kepada pelajar-pelajar SPM, iaitu pelajar-pelajar tingkatan 4 dan pelajar-pelajar tingkatan 5. Okey. Sebelum cikgu nak mulakan cikgu punya sesi kelas ataupun kita kata macam kelas lah. Okey, cikgu nak sebut sedikit iklan lah apa yang kita akan rancang dan kita nak bantu semua pelajar-pelajar yang berada di luar sana. Yang pertamanya, Pusat Tuisyen Akhyar akan adakan satu free ataupun satu kelas percuma ulang kaji kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kelas percuma ini kita akan jalankan selama 2 minggu lah, yang melibatkan 3 subjek. Subjek yang pertama adalah subjek sains, subjek yang kedua matematik, dan yang ketiga matematik tambahan. So semua pelajar yang di luar Pusat Tuisyen Akhyar, kamu boleh join ataupun kamu boleh sertai kita punya kelas ini dengan kamu menekan link yang berada di ruangan komen di bawah. Okey, maknanya kamu tekan saja link dekat bawah tu, nanti kamu akan nampak apa yang kamu akan buat selepas itu. So cikgu berharap selepas apa yang cikgu iklankan ini, kamu boleh sertai dan jangan lepaskan peluang. Inilah satunya peluang untuk kamu sedar bahawa SPM itu amat penting bagi diri kamu. Okey, dan kita tahu sedar tak sedar, sekarang lebih kurang 6 ataupun 7 bulan sahaja lagi kamu nak menghadapi ataupun nak menduduki peperiksaan SPM. Okey, dan peperiksaan SPM tu kamu kena bersedia lah. Maknanya tidak ada waktu untuk kamu nak bersantai, tidak ada waktu untuk kamu nak berehat dan sebagainya. Okey, malahan pula ini adalah tahun pertama bagi pelajar-pelajar yang ingin mengambil SPM menggunakan format ataupun format yang baru. Okey, so cikgu doakan kepada semua pelajar-pelajar supaya bersedia, okey, supaya boleh buat yang terbaik dalam peperiksaan nanti. So untuk nak membantu kamu secara asasnya hari ini, secara ringkasnya, cikgu nak bantu bagaimana untuk kamu nak kuasai, untuk kamu nak menukar ragam-ragam ayat yang ada dalam bahasa Melayu. Seperti yang kamu tahu, dalam bahasa Melayu kertas 2 ada beberapa bahagian. Okey, ada beberapa bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, bahagian A dia ada soalan 1 morfologi. Soalan 2 sintaksis. Soalan 3 penyuntingan. Soalan 4 peribahasa. Soalan 4 bahasa Melayu standard. Soalan 5 peribahasa. Dan bahagian B soalan 6 petikan umum. Bahagian B soalan 7 petikan sastra. Dan bahagian B soalan 8 novel. Dan soalan yang terakhir soalan 9 adalah ialah rumusan. So untuk semua yang cikgu sebutkan tadi, cikgu cuma fokus satu, tapi satu tu secara asas cikgu nak bagi kamu mahir. Okey, cikgu nak fokus dalam kertas 2 bahagian A soalan yang kedua, iaitu sintaksis. Apa dia sintaksis? Ayat. Dalam bahagian sintaksis ni kamu akan menguji kemahiran untuk kamu nak mengubah struktur ayat ataupun mengenal pasti ragam ayat. Pertama, dalam bahagian sintaksis ni kamu akan perlu buat ataupun kamu perlu menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Itu yang pertama dalam sintaksis. Yang kedua, kamu kena menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Yang ketiga, kamu kena mengenal pasti jenis-jenis pola ayat dasar. Yang keempat, kamu kena mengenal pasti jenis-jenis ayat. Okey, ayat penyata ke, ayat tanya ke, ayat seruan. Dan yang kelima ataupun yang keempat, kamu kena menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah. Ini semua tergolong dalam bahagian sintaksis yang kita sebut sebagai ayat. Untuk kamu nak mahir, kerana pelajar fobia, dia rasa takut, dia rasa macam
macam mana nak tukar dia rasa susah. So di sini untuk kita nak mahir ataupun kita nak cakap tukar ayat aktif kepada ayat pasif, kita kena kuasai dan kita kena kenal pasti struktur dalaman ayat. Dalam struktur dalaman ayat tu ada beberapa elemen penting yang kamu kena tahu. Yang paling penting tu ada dua. Pertama, subjek. Yang kedua, predikat. Betul? Subjek dan predikat ni mesti wajib ada. Kalau tak ada, dia tak jadi ayat. Okey? So, untuk cikgu nak menerangkan secara lebih lanjut, bila sebut subjek, kamu tak tahu subjek tu apa. Bila sebut predikat, kamu tak tahu predikat tu apa. So di sini cikgu akan menerangkan secara lebih lanjut apa dia subjek dan apa dia predikat. Di samping tu kamu juga akan tahu dan kuasai objek tu apa, keterangan tu apa. Bila kamu mahir empat yang cikgu sebutkan tadi, kamu boleh menukarkan ayat aktif dengan pasif tu dengan mudah. Dan kamu boleh mengenal pasti pola ayat dasar dengan cekap. Boleh. So tajuk kita bahagian hari ini cikgu nak sentuh adalah bahagian sintaksis. Okey, sintaksis ni cikgu cakap tadi lah, iaitu ayat. Okey, tajuk dia kita tengok struktur ayat lah. Struktur ayat. Apa pada struktur? Kita nak tengok binaan dalaman ayat tu, elemen-elemen apa yang ada dalam ayat. Pertama tadi cikgu dah sebut, kita mesti kena tahu subjek. Betul? Apa dia subjek? Saya kita tengok. Yang kedua, kamu mesti kena tahu predikat. Dapat? Yang ketiga, kamu kena tahu objek. Dan yang keempat, kamu kena tahu keterangan. So ini empat elemen dalaman struktur ayat yang kamu kena kuasai. Maksud cikgu kuasai itu kamu kena tahu subjek ni apa dan fungsi dia tu untuk apa di dalam ayat. Sama juga dengan predikat, objek dan keterangan. Keempat-empat ni ada peranan dan ada tugas dia masing-masing di dalam ayat. Faham tak? Okey? Satu. Okey. First, bila kita sebut subjek. Subjek ni apa kelas? Apa dia subjek? Subjek ni kalau kita nak tanya definisi ataupun istilah, maksudnya dia adalah bahagian ayat yang diterangkan. Ini bila kita sebut subjek. Maksudnya bila kamu nak tahu subjek ni apa? Bahagian ayat yang diterangkan. Kalau sekolah rendah, kita sebut bahasa mudah subjek ni berlaku. Tapi untuk level SPM, bila kita sebut subjek, kita kena sebut bahagian ayat yang diterangkan. Apa maksud bahagian ayat yang diterangkan? Maksudnya dalam ayat tu, benda apa yang kita nak terang? Kita nak terang A ke, nak terang B ke, nak terang C. Maknanya benda itu dijadikan keutamaan di dalam ayat. Itu disebut sebagai subjek. Boleh? Okey. Manakala predikat pula, okey, predikat kita sebut sebagai bahagian ayat. Okey, dia adalah sebahagian daripada ayat lah. Subjek sebahagian daripada ayat, predikat sebahagian daripada ayat. Bahagian ayat yang menerangkan subjek. Yang menerangkan subjek. Okey, boleh. So di sini bila kita lihat di antara dua definisi di antara subjek, predikat dan subjek dan predikat. Subjek ni bahagian ayat yang diterangkan. Dalam ayat tu yang benda kita nak terang adalah subjek. Predikat peranannya menerangkan apa yang subjek buat. Okey? Contohlah kalau kita buat andaian. Okey? Ini adalah subjek. Maknanya kita nak terang si A ni. A ini disebut sebagai subjek. Tapi untuk nak melengkapkan A ni buat apa, dia kena ada predikat. Faham tak? So B ini adalah predikat. Predikat ni peranannya menerangkan apa subjek buat. Faham tak? Maknanya kita nak terang tentang si A ni dalam ayat ni. Dan dalam ayat ni apa yang A ni buat, dia kena ada B. B
B disebut sebagai predikat menerangkan apa yang A buat. Itu yang disebutkan sebagai subjek, itu bahagian ayat yang diterangkan. Predikat adalah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Dia mesti ada saling kaitan. Ini secara asasnya. Boleh? Contoh kalau cikgu bagi. Okay, kita bagi contoh. Okay, cikgu tak masuk lagi objek dengan predikat. Cikgu cuma masuk subjek dengan objek literal kita tak masuk ya. Objek subjek dengan kata predikat sahaja. Okay, contoh cikgu bagi. Ali berjalan kaki. Okey? Dalam ayat ni, kita nak menerangkan Ali ke? Kita nak menerangkan berjalan atau nak menerangkan kaki? Dalam ayat ni kita nak menerangkan, nak cerita tentang Ali. Betul tak? Ali ni kita nak cerita tentang Ali. So secara tak langsung Ali ni disebut sebagai subjek. Jadi apa yang Ali buat, dia kena ada predikat. Belakang ni automatik dia akan jadi predikat tak? Betul tak? Predikat function dia apa? Fungsi dia apa? Bahagian yang menerangkan subjek. Maknanya predikat menerangkan apa yang Ali buat. Baru dia jadi satu ayat yang lengkap. Faham tak? So Ali subjek, berjalan kaki predikat. Boleh? Berjalan kaki menerangkan apa yang subjek buat, iaitu Ali. Boleh? Satu lagi contoh cikgu bagi. Okey. Satu lagi. Pelajar itu membeli buku. Okey. Pelajar itu membeli buku. Mana satu subjek, mana satu predikat kelas? Mana satu? Pelajar subjek atau pelajar itu subjek? Di sini kamu akan jadi kekeliruan. Itu ni nak duduk dekat pelajar atau nak duduk dekat membeli? Senang saja macam mana kita nak uji. Kita nak tahu itu tu duduk, dia nak duduk dengan pelajar atau dengan membeli, senang saja. Kita baca balik. Pelajar itu, kita dengar okey tak? Ataupun itu membeli. Kamu cuba dengar yang mana lebih sesuai. Pelajar itu atau itu membeli. So dia akan duduk dengan mana? Dia akan duduk pelajar itu atau itu membeli? Itu ni akan duduk dengan pelajar. Betul tak? Kan? So itu ni, pelajar itu ni disebut sebagai subjek tak? Okey? Pelajar itu disebut sebagai subjek sebab dia lebih sesuai. Manakala membeli buku itu predikat. Boleh. Dan predikat menerangkan apa yang pelajar itu buat. Boleh. Ini untuk kita nak faham dulu apa dia subjek, apa dia predikat. Asas dulu supaya kamu mahir benda ni. Kadang setengah pelajar tak mahir. Bila tak mahir, menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif akan jadi satu kesalahan lah. Dia akan buat benda yang salah. Okey? Sama juga lagi satu cikgu bagi contoh. Okey, cikgu padam di atas ni ya. Nanti kamu kalau nak tengok, kamu boleh ke belakang balik. Okey. Okey, contoh cikgu bagi. Mereka sedang mandi sungai. Okey? Okey, sekarang ni mereka sedang mandi sungai. Mana subjek, mana predikat? Mereka subjek atau mereka sedang subjek? Di sini jangan jadi dia macam keliru itu. Sekarang ni sedang ni nak duduk kat mereka atau sedang ni nak duduk kat mandi? Dia nak join yang mana? Dia di atas pagar lah. Sedang ni nak duduk join kat mana? Kamu cuba baca. Mereka sedang atau sedang mandi. Yang mana kamu dengar lebih sesuai dan lebih dekat? Sekali lagi cikgu ulang. Mereka sedang ataupun sedang mandi. Yang mana lebih dekat? Sedang mandi. So sedang ni, mandi ni akan join dengan sungai sekali, disebut sebagai predikat. Maknanya mereka ni saja disebut sebagai subjek. Nampak tak? Tadi itu sekali dengan subjek sebab itu menerangkan pelajar tu. Faham tak? Kalau sedang bukan sekali dengan sedang, mereka sedang bukan subjek. Mereka saja subjek. Sedang mandi sungai baru predikat. Nampak tak perbezaan macam mana kita nak bahagikan subjek dengan predikat? Ini ikut konteks ayat yang kita dapat. Nampak tak? Cikgu dah tunjuk 3 contoh ayat yang paling ringkas untuk kamu faham dan untuk kamu kenal pasti yang mana satu subjek dan yang mana satu predikat.
Boleh. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh ajukan di ruangan komen. Okey? Okey, itu perbezaan di antara subjek dan predikat. Maknanya kedua-dua subjek dan predikat ni benda yang wajib. Apa maksud wajib? Benda yang kena ada dalam ayat. Kalau kamu buang salah satu, ayat tak akan terjadi. Faham tak? Predikat pun sama juga, benda yang wajib, kena ada. So dua ni saling melengkapi. Boleh? Okey? Boleh ikut? Bila kamu mahir benda ni, nanti kamu dapat ayat yang lebih panjang, kamu akan lebih mudah. Boleh? Okey, boleh cikgu teruskan yang ketiga, iaitu struktur ayat yang ketiga dalam ayat disebut sebagai objek. Apa pula objek? Cikgu padam dulu. Okey, yang ketiga, objek. Apa dia pula objek, kelas? Okey. Objek ni kalau kita nak rumuskan ataupun kita nak bagi maksud dekat dia, disebut sebagai sasaran lah. Sasaran dalam ayat. Okey. Apa makna sasaran? Targeted. Dalam ayat tu benda apa yang kita nak target? Itu disebut sebagai subjek ataupun objek, Faham tak? Okey, contoh dalam objek ni kita ada dua lah selalunya. Pertama kita sebut sebagai objek tepat. Okey. Yang kedua kita sebut sebagai objek CP. Maknanya dia ada dua, satu objek tepat, satu objek CP. Atau orang ada juga istilah menyebut objek pertama, objek kedua. Tapi cikgu lebih suka guna istilah objek tepat dengan objek CP. Bila kita faham objek tepat tu, tepat, kena betul lah. CP tu dia sikit-sikit saja. Okey, kalau kita nak bagi definisi, objek tepat ni, okey, objek, okey, yang menjadi, penyambut secara langsung. Ini kita sebut sebagai objek tepat. Faham tak? Maknanya dalam ayat tu, selepas daripada kata kerja, objek tepat akan sambut apa yang kata kerja sebelum kata kerja tu. Faham tak? Dia lebih secara langsung. Kalau objek CP, dia secara tidak langsung. So kita boleh tulis dekat sini sebagai objek yang menjadi objek yang menjadi penyambut tidak langsung lah. Penyambut tidak langsung. Boleh? So ini disebut sebagai objek. Objek apa dia? Sasaran di dalam ayat. Ada berapa objek? Objek tepat dan objek CP. Macam mana kita nak lihat objek tepat dan objek CP? Kita kena tengok dalam ayat. Cuba bagi satu contoh ayat. Okey. Contoh cikgu bagi kat sini. Nampak contoh kat sini? Okey. Semua tolong tengok kat sini contoh. Guru besar memanggil saya. Guru besar memanggil saya. Dalam ayat ni kita kena tentu dulu. Guru besar ni subjek. Betul. Memanggil saya ini predikat. Ini asas. Maknanya bila kamu dapat ayat, kalau nak menentukan pola ayat ataupun kamu nak menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif, kamu kena penggalkan atau bahagikan yang mana satu subjek, yang mana satu predikat. Boleh? Okey, dalam predikat dia mesti ada, ini kita sebut sebagai kata kerja. Boleh? Di sebelah kata kerja ni, inilah kita sebut sasaran dia. Sasaran inilah disebut sebagai objek. Dan objek ini adalah objek tepat. Sebab apa objek tepat? Sebab objek yang disambut secara langsung selepas daripada kata kerja. Okey? Sebab apa dia tepat? Sebab objek ni objek yang disambut secara langsung selepas kata kerja. Apa kata kerja dia? Memanggil. Selepas kata kerja ada objek, itu disebut sebagai objek tepat. Maknanya objek ini juga adalah benda yang wajib kena ada. Kalau kamu tak letak objek dalam ayat,
ayat itu tak lengkap. Contoh, kalau kita nak uji ayat itu lengkap tak lengkap, kamu cuba tutup objek. Lepas tu kamu cuba baca ayat. Guru besar memanggil. Adakah kamu rasa itu ayat yang lengkap? Tak lengkap. Sebab tu dia kena ada memanggil siapa? Objek tu sebagai penyambut untuk nak melengkapkan apa yang guru besar tu buat. Boleh. Ini adalah objek tepat. Maksudnya dalam ayat ni cuma ada objek tepat saja. Objek CP tak ada. Boleh. Ini contoh yang pertama lah. Kamu boleh tengok macam mana. Lagi cikgu tunjuk contoh yang kedua. Macam mana ada pula objek tepat dengan objek CP. Okey? Jelas nanti kita nak mari subjek apa, predikat apa, objek apa dan keterangan apa supaya bahagian sintaksis ni kamu boleh menukarkan ayat aktif, ayat pasif, apa ni susunan dan biasa dengan lebih cekap ni. Okey? Boleh? Boleh cikgu padam? Okey, cikgu padam contoh yang ni ya. Okey, cikgu bagi contoh yang kedua. Untuk cikgu nak menerangkan tentang objek. Kita masih lagi tentang objek kan? Okey, contoh yang kedua. Okey, cikgu ambil tepi sikit ya, sebab ayat ni panjang. Okey. Okey, saya ingat sikit apa? Okey. Pembantu rumah membawakan saya secawan kopi. Ayat yang cikgu bagi ni. Cikgu bilang macam ni ya. Pembantu rumah membawakan saya secawan kopi. Okey? Sekarang kita kena, bila dapat ayat macam ni, cikgu bagi panjang sikit ya. Kamu kena pasti subjek dengan predikat yang mana. Yang mana subjek? Benda yang bahagian kita nak terang ni, kita nak terang tentang apa? Tentang pembantu rumah. So, secara tak langsung, pembantu rumah ini adalah subjek. Boleh? Dan secara automatiknya membawakan secawan kopi adalah predikat. Okey? Predikat. Boleh? Sekarang dalam predikat dia mesti ada objek dan juga adanya kata kerja. Kata kerja dari mana? Membawakan saya secawan kopi. Yang mana satu kata kerja? Mana tu? Membawakan. Okey, membawakan ni kata kerja. Betul? So kita tulis kata kerja kat sini. Nampak? Kita proses satu dalaman dalam ayat tu. Selepas tepi daripada kata kerja, saya. Okey, saya ini disebut sebagai objek. Objek ini disebut sebagai objek apa? Objek selepas kata kerja disebut sebagai objek tepat. Dapat? Secawan kopi ini disebut sebagai objek juga sebab dia perlu ada. Objek perlu ada di dalam ayat. Sebab apa? Sebab kalau tak ada, boleh kita habiskan ayat pembantu rumah membawakan saya. Tak boleh. Secawan kopi ni kena ada juga. Dan secawan kopi ni juga merupakan objek. Cuma yang ni saya objek tepat. Secawan kopi objek CP. Objek CP apa? Objek yang menjadi penyambut secara tak langsung. Dia menyambut membawakan secara tak langsung, tetapi dia duduk di belakang saya. Maknanya dalam ayat yang cikgu bagi ni, dia ada dua objek. Satu objek tepat, iaitu saya. Yang kedua secawan kopi, iaitu objek CP. Maknanya ayat ni kena habis sampai sini, baru ayat tu lengkap. Maknanya ayat ni memerlukan dua objek untuk melengkapkan satu ayat. Kalau kamu buang satu objek, dia tak lengkap juga. Tapi kalau kamu buang saya tu boleh lah. Cuma kalau ada saya, secawan kopi ni kamu kena tambah saya apa? Boleh tak? Okey? So di sini kamu boleh faham objek ada dua, tepat dan CP. Dan benda tu mesti wajib dalam ayat. Dia mesti ada selepas daripada kata kerja. Kamu tengoklah kata kerja, lepas daripada kata kerja tu mesti objek. Okey? Boleh tak? Maknanya dalam ayat tiga benda yang wajib kena ada. Subjek wajib. Okey? Predikat wajib. Dan objek juga wajib. Baru ayat tu akan menjadi satu ayat yang lengkap. Boleh? Sekarang kita lihat yang keempat. Boleh cikgu padam? Okay. Yang keempat, cikgu padam yang objek dia. Okey. Yang keempat disebut sebagai keterangan. Okey? Pernah dengar tak perkataan keterangan tu apa kelas? Keterangan tu nak maksudnya kita boleh tulis sebagai menerangkan.
Okey, menerangkan keperihalan maksud. Keperihalan maksud. Apa maksud dia kat sini? Dia boleh menerangkan struktur yang ada dalam struktur ayat. Contohnya, boleh menjadi sebagai keterangan subjek, okey, dan juga boleh menjadi sebagai keterangan predikat. Okey, maknanya keterangan dia ada dua tugas. Tugas dia boleh menerangkan subjek. Yang kedua, dia boleh menerangkan predikat. Selalunya menerangkan predikat dia akan ada di belakang ayat. Subjek akan ada di hadapan ayat. Boleh faham? Sekarang kita tengok macam mana kita nak terangkan. Okey, contoh ayat cikgu bagi ya. Okey, sekarang kamu tengok contoh untuk kita nak faham keterangan dulu. Okey, sekarang tolong tengok ayat cikgu bagi kat bawah yang warna hitam tu. Abang membeli sebuah rumah untuk ibu. Okey, first, pertama bila kamu dapat ayat, cikgu kata kita nak kena pasti ayat tu macam mana. Satu-satu, tengok subjek dengan predikat dulu. Mana subjek? Dalam ayat ni, bahagian ayat mana yang kita nak terangkan? Iaitu abang. So, abang ini adalah subjek. Betul? Membeli sebuah rumah untuk ibu, predikat. Dapat? Okey, sekarang subjek predikat kita dah dapat. Dalam predikat cikgu cakap dia mesti ada kata kerja, mesti ada objek. Mana kata kerja dia? Membeli sebuah rumah untuk ibu. Mana satu kata kerja kelas? Membeli. Betul? Okey, membeli ni kata kerja. So kamu label di sini kata kerja. Boleh? Sebuah rumah. Okey, sebuah rumah ni adalah objek. Okey, cikgu label lah objek kat sini. Dapat? Untuk ibu. Untuk ibu ni lah kita sebut sebagai keterangan. Sebab apa? Sebab keterangan ni menerangkan keperihalan maksud yang ada dalam predikat. Yang ini disebut sebagai keterangan predikat. Sebab keterangan ini berada dalam predikat. So, ini adalah keterangan. Boleh faham? Untuk ibu keterangan. Dan keterangan ni kamu kena ingat. Okey? Keterangan boleh digugurkan. Ini satu tips cikgu bagi. Keterangan boleh digugurkan. Apa maksud boleh digugurkan? Kita boleh buangkan di dalam ayat. Maknanya bila kita buang keterangan di dalam ayat, ayat itu tetap lengkap. Ayat itu tetap sempurna. Contoh kita uji balik ya. Kita nak gugurkan keterangan. Kita tengok balik ayat kita. Abang membeli sebuah rumah untuk ibu. Okey? Dalam ayat ni mana satu keterangan? Untuk ibu. Sekarang kita cuba buat untuk ibu. Kita habiskan ayat sampai sini. Kamu cuba baca. Abang membeli sebuah rumah. Titik. Bolehkah kita habis ayat sampai sini? Sempurna ke lengkap ke tak lengkap ayat kita sampai sini? Lengkap. Cuma ayat kita ayat dasar lah. Lengkap. Maknanya ayat kita bukan ayat yang tergantung. Dia dah lengkap. Maknanya keterangan ni kita boleh gugurkan, kita boleh adakan. So keterangan di sini benda tu tak wajib lah. Benda tu pilihan. Okey, apa makna pilihan? Kita nak letak pun boleh, kita nak buang pun boleh. Kita nak letak pun boleh, kita nak gugurkan boleh. Ingat, keterangan tu dia boleh ada di bahagian predikat dan dia boleh ada di bahagian subjek. Sekarang ni keterangan ni berada dalam bahagian predikat disebut sebagai keterangan predikat. Kamu nampak tak apa function ataupun fungsi yang ada dalam ayat? Boleh? Okey, contoh yang kedua cikgu nak bagi. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Saban hari. Okey. Berita tentang peperangan
Okey, jangan tengok ayat ni, cuba bagi panjang sikit. Saban hari berita tentang peperangan memenuhi dada Akbar. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Saban hari berita tentang peperangan memenuhi dada Akbar. Biasa, bila kita dapat ayat ni, kita bahagi dulu mana subjek, mana predikat. Okey, saban hari berita tentang peperangan memenuhi dada Akbar. Mana satu subjek? Adakah saban hari ni subjek? Bukan. Berita tentang peperangan? Ya, subjeknya adalah sampai sini. Nampak tak? Struktur ayat dia dah berbeza sikit. Okey. Saban hari berita tentang peperangan, subjek. Memenuhi dada apa? Predikat. Nampak? Okey, sekarang ni dalam subjek ni, okey, kita tak apa, kita tengok predikat dulu. Dalam predikat ni mana objek? Objek mesti berada selepas daripada kata kerja. Mana kata kerja dia? Kata kerja dia memenuhi. Memenuhi ni kata kerja. Okey, ni kata kerja. Selepas daripada kata kerja, ini secara automatik akan jadi sebagai objek. Nampak? Objek ada, kata kerja ada. Kenapa kali ni subjek dia panjang sangat? Sebab dalam subjek adanya unsur keterangan. Keterangan subjek. Mana keterangan subjek dalam subjek ni? Saban hari ini. Okey, saban hari ini disebut sebagai keterangan. Faham tak? Keterangan dalam subjek. Faham tak? So maknanya saban hari ini kita boleh gugurkan dia. Nak letak dia kat depan pun boleh, nak buangkan dia pun boleh. Kan cikgu cakap tadi, keterangan ni benda pilihan. Kita nak boleh gugurkan, kita boleh letakkan. So kalau cikgu buang, kita buang saban hari, kita start ayat kita dengan berita tentang peperangan memenuhi dada Akbar. Ayat tu lengkap tak? Lengkap. Maknanya keterangan ni tak perlu ada pun. Nak ada pun boleh, tak ada pun boleh. Boleh faham tak? Nampak tak semua? So cikgu harap penonton-penonton semua, khususnya kepada pelajar-pelajar SPM, faham betul-betul subjek apa, predikat apa, objek apa dan keterangan itu apa. Bila kamu mahir benda ni, untuk kelas yang akan datang, kalau kamu berminat, cikgu akan terang macam mana cara mudah untuk kita nak tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Yang penting kamu kena kuasai 4 benda ni. Bila kamu kuasai 4 benda ni, kamu dapat kena pasti mana keterangan, mana objek, mana subjek, mana predikat. So kamu boleh kuasai dengan lebih mudah. Boleh? Okey, nampak? Okey, sambil sebelum cikgu nak teruskan sedikit, kita buat 2-3 latihan sebelum kita nak tamatkan kita punya sesi kelas pada hari ini. Suka cikgu nak ingatkan dan cikgu nak iklankan kepada penonton-penonton, ada juga pengguna-pengguna Facebook yang baru masuk menonton cikgu punya live pada hari ini. Cikgu nak bagi tahu sedikit iklan. Ingat, kita Pusat Tuition Akhir akan mengadakan satu free class ataupun kelas percuma untuk kita nak mengulang kaji subjek matematik, sains dan matematik tambahan. Okey, dan kelas ulang kaji kita ni akan berlangsung selama 2 minggu yang akan bermula pada 26 hari bulan 5 2021 dengan subjek matematik. So cikgu harap semua ramai-ramai kita boleh join untuk kita sertai, nak mantapkan lagi apa bahagian-bahagian yang kita tak mantapkan dalam subjek-subjek yang kita lemah. Okey, so cikgu harap di sini kamu kena ambil peluang. Pelajar-pelajar SPM terutamanya, di anak SPM kurang lebih tidak lama, lebih kurang 7 hingga 6 bulan. Okey, so untuk bahagian bahasa Melayu ni, untuk sebuah sedikit cikgu nak bagi kamu mahir bahagian ni. So untuk secara lebih langsung lanjut, kalau kamu berminat, kamu boleh daftar. Cikgu akan tunjuk macam mana kamu nak tukarkan ayat aktif, ayat zongsang, nak mengenal pasti pola ayat dengan lebih mudah. Boleh? So cikgu harap kamu boleh fahamlah subjek apa, predikat apa, objek dan juga keterangan. Cikgu ulang sekali lagi sebagai wrap up, sebagai kesimpulan untuk cikgu nak rumuskan kelas kita pada hari ini. Subjek adalah bahagian ayat yang diterangkan. Maknanya dalam ayat tu, subjek perkara utama, pokok utama. Predikat, bahagian ayat yang menerangkan subjek. Dia menerangkan apa yang subjek buat. Objek, sasaran dalam ayat dan selalunya akan berada di dalam predikat, khususnya dalam ayat aktif. Tetapi bila dalam ayat pasif, objek itu akan berubah. Nanti kita akan lihat. Dan keterangan menerangkan keperihalan maksud, sama ada keterangan kepada subjek ataupun keterangan kepada predikat. Dan dia boleh digugurkan. Tak wajib letak. Buang pun boleh, nak letak pun boleh. Macam cikgu tunjuk dah beberapa contoh tadi.
Boleh? So cikgu harap kamu boleh faham. Ha? So di sini cikgu akan bagi 2 ayat untuk cikgu nak tunjuk contoh macam mana kita nak kenal pasti ayat ni. Ayat ni adalah ayat level SPM lah, level panjang sikit lah, untuk kita nak tengok macam mana kamu boleh kenal pasti keempat-empat elemen dalam struktur ayat ni. Okey? Saya bagi masa cikgu tulis dan cikgu ambil masa. Okey? Okey, kita cuba tengok sedikit 2 contoh ayat. Okey, tadi cikgu tunjuk secara ringkas, sekarang cikgu cuba tunjuk ayat ni lebih panjang sikit lah untuk kamu nak tengok. Okey? Okey. Okey, cikgu tulis kecil sikit sebab ayat ni panjang. Okey, inilah ayat level-level SPM lah. Tadi cikgu bagi ayat mudah untuk nak bagi kamu faham. Okey, sekarang kita cuba lihat ayat ni. Okey, sedikit latihan sama-sama kita fikir macam mana kita nak analisis ayat, struktur dalaman yang ada dalam ayat ni. Okey? Bila dapat ayat macam panjang macam ni, kamu jangan fobia. Pelajar bila dapat ayat macam ni, Allah tadi cikgu bagi ayat pendek senang. Sekarang ayat panjang susah. Senang saja. Bila kamu kuasai subjek, predikat, objek dengan keterangan, kamu mudah nak buat. Yang panjang-panjang tu keterangan saja. Okey? Sekarang kita cuba lihat. Kami belum mengenal pasti projek yang akan kami buat semasa cuti sekolah. Cari dulu yang mana satu dia punya subjek dia. Mana satu subjek dia? Kami. Betul tak? Kami ke kami belum? Kami saja subjek dia. Okey, so kami ni disebut sebagai subjek lah. So kita penggal macam tu supaya kita nampak. Dan selebihnya ini sampai belakang belum mengenal pasti projek yang akan kami buat semasa cuti sekolah. Ini kita sebut sebagai predikat. Boleh? Okey. Sekarang kita cuba tengok kat sini. Dalam predikat mesti ada objek dan mesti ada kata kerja. Mana satu kata kerja yang utama? Kami belum mengenal pasti projek yang akan kami buat semasa cuti sekolah. Sorry. Mana satu kata kerja yang mana satu? Mengenal pasti ini kata kerja. Betul? So kamu label kat sini kata kerja. Nampak? Kamu label kat sini kata kerja. Okey. Selepas daripada kata kerja, itu akan disebut sebagai apa? Objek. Mana objek? Mana objek? Projek yang akan kami buat. Okey, projek yang akan kami buat semasa cuti sekolah. Ini semua kita sebut sebagai objek. Okey? Cuma dalam objek ni dia ada objek tepat dengan objek CP. Okey? Kami belum mengenal pasti. Okey? Kami belum mengenal pasti projek yang akan kami buat semasa cuti sekolah. Projek ini disebut sebagai objek tepatlah. Yang akan kami buat semasa cuti sekolah. Okey? Yang akan kami buat semasa cuti sekolah ini disebut sebagai objek CP. Boleh tak? Nampak tak susunannya? Okey? Ini cara kita nak kenal pasti. Okey? Kami subjek. Belum mengenal pasti projek yang akan kami buat semasa cuti sekolah, predikat. Dalam predikat ni mengenal pasti ni kata kerja. Sepi kata kerja itu mesti objek yang tepat. Yang akan kami buat semasa cuti sekolah, objek CP. Maknanya ayat ni mesti habis sampai sini. Kalau dia habis setengah, dia tak akan jadi ayat yang lengkap. Boleh? Okay, cuba satu contoh lagi. Okey. Kita tengok ayat ni.
kami telah membawa mangsa kemalangan jalan raya itu ke klinik berdekatan. Okey, dalam ayat ni bagi dulu mana subjek, mana predikat. Mana subjek, mana predikat? Macam biasa, kami ni subjek. Betul? Selebihnya semua ni, ini kita sebut sebagai predikat. Boleh? Dalam predikat cari dulu mana kata kerja dia. Membawa. Membawa ni kata kerja. So kamu tulis kat sini kata kerja. Boleh dapat? Okey. Mangsa kemalangan. Mangsa kemalangan. Kami telah membawa mangsa kemalangan. Mangsa kemalangan ini disebut sebagai objek tepat. Dapat? Kami telah membawa mangsa kemalangan. Jalan raya itu objek CP. Okey? Ke klinik berdekatan, ini disebut sebagai keterangan. Nampak? Okey? Maknanya kami telah membawa mangsa kemalangan jalan raya itu. Ayat ni boleh habis sampai sini. Sebab keterangan kita boleh gugurkan. Kalau kamu nak tahu benda tu keterangan ataupun tidak, kamu cuba buang dia. Kalau buang dia tu, ayat tu lengkap, dia bukan keterangan, dia mesti objek. Faham tak? Keterangan ni kita boleh buang. Ke klinik berdekatan ni kita nak letak boleh, kita nak gugurkan pun boleh. Kamu cuba buang ke klinik berdekatan, kamu letak kami telah membawa mangsa kemalangan jalan raya itu. Cukup, ayat tu lengkap. Secara dasarnya, cuba nak bagi keterangan lebih lanjut, kita letaklah ke klinik berdekatan. Faham tak? Yang penting ayat tu mesti ada objek CP, objek tempat, kata kerja dan juga subjek. Okey? Faham tak? So ini disebut sebagai keterangan predikat. Boleh? Boleh ya? Bila kamu faham benda tu, nanti baru kamu boleh pasifkan. Faham tak? Macam mana kamu nak pasifkan, nanti objek semua kamu kena bawa mai ke depan. Mangsa kemalangan jalan raya itu telah kami bawa ke klinik berdekatan. Maknanya bila kita nak pasif, kita kena bawa objek semua pergi ke hadapan. Kemudian kita kena tukar dia punya kata kerja dan keterangan itu kita kekal di belakang. Boleh tak? So itu semua sedikit untuk next session kelas kalau kamu berminat. Okey, kamu boleh daftar di link yang berada di bawah. Okey, untuk kita lihat bahagian sintaksis ini secara lebih detail. Untuk kita nak tengok bagaimana nak tukar ayat aktif kepada ayat pasif untuk sesi yang seterusnya. So itu sahaja untuk sesi kelas pada hari ini. Cikgu ucap terima kasih. Cikgu harap kamu boleh faham dan kuasai dan apa tu subjek, predikat, objek dan juga keterangan di dalam ayat. Okey? So sebelum cikgu nak akhiri, last kali cikgu ingatkan dan cikgu iklankan sekali lagi siapa yang berminat, kita punya pusat tuition akhir, kita ada buka ataupun mengadakan satu kelas percuma ulang kaji SPM pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang berminat, boleh tekan link di bawah. Okey? Dan kelas ini akan berjalan ataupun berlangsung selama 2 minggu bagi subjek sains, matematik dan maths. Okey? Dan kelas yang pertama akan bermula, sesi pertama pada 26 hari bulan Mei 2021. Boleh? So itu sahaja untuk sesi kelas pada kali ini. So cikgu harap kamu boleh faham struktur ayat, dalaman yang kita dah cikgu tunjukkan tadi. Mudah-mudahan memudahkan kamu untuk menukarkan ayat aktif pasif, songsang biasa dan mengenal pasti jenis pola ayat dasar. Okey, itu sahaja untuk sesi kelas pada kali ini. Cikgu ucapkan terima kasih. Jaga diri. InsyaAllah kita akan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Cikgu akhiri kelas dengan sekian wabillah wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.